kepada semua pelajar yang dikasihi, semoga semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini, cikgu akan ajar pantun alam remaja, iaitu salah satu puisi tradisional. Jadi kita akan lihat masuk bagi setiap rangkap. Rangkap 1, kita cuba lihat rangkap 3 dan baris 3 dan baris 4 dalam setiap rangkap. Tidak terkatakan bersah hati melihat ibu sudah pulang. Maksud yang cuba disampaikan dalam rangkap 1 ialah anak-anak akan berasa sangat gembira sewaktu menyambut kepulangan ibu ke rumah. Kepulangan tu sepatutnya satu perkataan di eja rapat bercantum. Rangkap 2. Melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Maksud rangkap 2, ketakutan dan kerisauan anak-anak sewaktu ketiadaan ibu akan hilang apabila melihat ibu pulang ke rumah. Jadi itu kebiasaan lah kalau situasi kalau anak yang masih belum dewasa, kalau ibu balik ataupun ibu pulang ke rumah, memang hati cemas ni biasanya akan hilang sebab ibu ni akan jadi tempat untuk macam pelindung lah bagi anak. Rangkap 3. Melihat bonda pulang lekas, hatiku bersapukang kepalang. Bonda sama juga ibu, jadi sini masuk rangkap 3. Anak-anak akan berasa gembira jika ibu cepat pulang ke rumah. Jadi kalau situasi ibu pulang cepat ke rumah, memang hati kita ni akan macam anak ni memang akan rasa gembira. Rangkap yang keempat. Kita menyanyi, adik-beradik, sebarang nyanyi, kita nyanyikan. Rangkap 4 ini membawa maksud adik-beradik menyanyikan sebarang lagu bersama-sama. Tak kira lagu apa. Saya rasa memang ada situasi adik-beradik ni nyanyi suka hati. Tapi situasi ni saya rasa memang dapat merapatkan hubungan antara adik-beradik. Rangkap yang seterusnya, rangkap yang kelima. Bonda pulang, bapa pun sampai, kita semua berbesar hati. Maksud rangkap 5 ini ialah kepulangan ayah dan ibu ke rumah merupakan detik yang paling menggembirakan bagi anak-anak. Memang anak ni akan rasa gembira lah kalau ibu bapa pulang ke rumah. Dan rangkap 6. Alam besarnya hati awak mendapat baju dengan celana. Jadi situasi sini maksud bagi rangkap ini ialah pemberian dan ataupun hadiah daripada ibu bapa membuatkan anak-anak berasa gembira. Jadi itu memang biasalah kalau anak dapat hadiah, semua orang lah saya rasa. Kalau dapat hadiah semua akan rasa gembira, kecuali hadiah tu memang bukan yang dikehendaki. Mungkin dia rasa marah. Situasi itu mungkin biasalah, tapi kalau dapat hadiah memang kita akan rasa gembira. Rangkap yang terakhir. Jangan marah kami berpantun, budak kecil biasa manja. Jadi ibu bapa tidak sewajarnya memarahi anak yang gemar berpantun kerana anak-anak yang masih kecil dan ingin bermanja. Jadi kalau anak belajar ni kita jangan marahlah, biar anak cuba menerokai sesuatu supaya mereka dapat belajar sesuatu tu. Jadi itu bagi maksud pantun alam remaja. Jadi kita akan lihat tema. Jadi tema bagi pantun ini ialah kegembiraan anak sewaktu menyambut kepulangan ibu bapa mereka ke rumah. Jadi memang itu tema ataupun perkara utama yang cuba diutarakan oleh dalam pantun inilah. Dan bagi persoalan pula. Persoalan merupakan isi sampingan ataupun idea sampingan yang cuba diutarakan. Iaitu sini kita ada 5 persoalan ataupun idea sampingan. Jadi yang pertama, tanggungjawab ibu bapa adalah untuk memberi kasih sayang. Jadi ejaan saya rasa penggunaan kata pemberi ialah tu kurang tepat. Adalah untuk memberi kasih sayang. Sayang pun ejaan salah. Dan kebahagiaan. Kebahagiaan kurang 1A kepada anak-anak. Yang kedua, persoalan kedua, anak-anak akan sentiasa cemas dan risau sewaktu ketiadaan ibu dan bapa di rumah. Kalau anak yang masih kecil. Yang ketiga, kegembiraan bagi anak-anak adalah sewaktu menyambut kepulangan ibu bapa mereka pulang ke rumah. Jadi ini saya rasa ejaan salah. Pulang ke rumah. D pula, aktiviti nyanyian bersama-sama ahli keluarga dapat mengeratkan hubungan antara adik-beradik. Jadi mengeratkan ejaan sana tu, mengeratkan huruf pertama tu salah.
Dan pemberian. Okey, pemberian pun ada salah eja. Pemberian hadiah daripada ibu bapa dapat menggembirakan. Menggembirakan sepatutnya ada 2G. Okey, gembirakan hati anak. Ejaan sana salah. Okey, jadi itu bagi tema dan persoalan bagi pantun ini. Jadi kita teruskan. Okey, yang ini merupakan bentuk. Okey, bentuk pantun. Pantun ini ada 7 rangkap dan setiap rangkap bilangan baris sama, iaitu 4 baris dalam setiap rangkap. Ini adalah pantun 4 kerat. Okey, dan C pula ada pembayang dan maksud. 2 baris pertama merupakan pembayang, 2 baris yang baris 3, baris 4 merupakan maksud. Okey, dan ini pula bilangan patah perkataan tidak sama, iaitu 3 hingga 5 patah kata dalam setiap baris. Jadi ini cikgu rasa cikgu tak terangkan. E, jumlah suku kata dalam setiap baris pun tidak sama, iaitu antara 9 hingga 10 suku kata. Dan pantun ini ialah pantun berbentuk terikat ataupun tidak bebas. Unsur bunyi. Unsur bunyi ni biasanya ada dua lah. Kita akan kata unsur bunyi ada ansonansi ataupun aliterasi. Ansonansi ialah pengulangan vokal, huruf vokal atau contohnya A, E, I, O, U. Jadi contohnya sini, contohnya saya rasa sepatutnya perlu garis. Jadi pengulangan vokal E. Jadi A ataupun E itu kita gariskan lah. Dan aliterasi pula ialah pengulangan huruf konsonan selain A, E, I, O, U. Jadi contohnya pengulangan konsonan P. Jadi kita gariskan P. Yang ini saya rasa bukannya dalam unsur bunyi. Jadi rima akhir. Rima akhir biasanya kita akan kata rima akhir ni dia akan lihat pada huruf yang terakhir lah. Dalam setiap rangkap. Jadi rima akhir kita akan cuba. Yang ini ya contoh lah. Jadi kita lihat contoh A, B, A, B. Yang ini biasanya sama lah bagi pantun. Jadi itu secara ringkas bagi rima akhir. Gaya bahasa pula. Gaya bahasa kita lihat sepintas lalu. Invensi ialah pembalikan kata, iaitu contoh sini ialah elok rupanya kumbang jati. Sepatutnya kumbang jati rupanya elok. Itu sepatutnya untuk susunan yang sepatutnya. B pula kata ganda, adik-beradik, bilang-bilang, bersorak-sorak. Unsur alam ada banyak sini. Unsur alam ialah benda-benda yang ada di alam sekitar. Ada juga penggunaan peribahasa besar hati, iaitu simpulan bahasa. Repetisi. Repetisi maksudnya perkataan tu berulang dalam baris yang sama. Itu bagi gaya bahasa. Kita akan lihat nilai pengajaran. Nilai pengajaran cikgu rasa cikgu tidak terang secara terperinci. Jadi saya rasa nilai pengajaran biasa nilai memberikan sesuatu yang baik, yang dapat dicontohi ataupun dapat diteladani. Pengajaran pula biasanya memberikan satu mesej lah kepada kita. Kalau yang baik, maksudnya kita akan jadi ikutan. Kalau yang pengajaran yang tak baik, maksudnya kita tidak boleh ataupun kita tidak patut melakukan perbuatan tersebut. Jadi sini nilai yang ada, nilai yang pertama, nilai kasih sayang. Contohnya kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak menjalin kebahagiaan keluarga. Nilai yang kedua, nilai bertanggungjawab. Contohnya ibu bapa bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan anak-anak. Jadi itu bagi nilai cikgu berikan 2 saja. Bagi pengajaran. Ingat, pengajaran kita wajib masukkan kata kunci. Kita mestilah, kita haruslah, kita janganlah, dan seterusnya. Jadi kita lihat dua pengajaran. Kita mestilah menyayangi anak-anak untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga. Sama juga daripada kasih sayang. Tapi cara kita tulis tu berbeza. Yang kedua, kita mestilah bertanggungjawab terhadap keselamatan anak-anak. Sama juga dengan yang tadi, bertanggungjawab. Tapi cara kita tulis tu berbeza. Jadi itu saja untuk pantun alam remaja. Jadi saya rasa cikgu akan memuat naik tugasan Komsas berdasarkan pantun alam remaja ni melalui quizzes. Jadi bagi sesiapa yang tidak dapat akses Google Classroom, anda cuba anda jawab dalam buku latihan saja, buku Komsas. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.